Ya, penonton, seperti yang kita sedia maklum, semalam telah berlangsungnya majlis pelancaran bagi program Salam Baitullah 2022. Salam Baitullah merupakan satu program yang pastinya dinanti-nantikan oleh penonton sekali tibanya musim haji. Dan pada hari ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan program Salam Baitullah 2022 yang akan menemui anda 2 hari sahaja lagi. Jadi kita bersama dengan penerbit penyelaras di sebelah saya, Encik Wan Omar Muhammad Fisol, dan juga 3 orang penerbit Salam Baitullah pada pagi ini, iaitu Encik Faizal Nazrin, Puan Rosmawati Nasir dan juga Encik Rafael Ramlan. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk permulaannya ni, penonton juga cukup teruja untuk mengetahui berkenaan program Salam Baitullah musim ke-14 ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit signifikan tema yang dipilih pada tahun ini dan siapakah antara barisan pengacara yang akan mewarnai Salam Baitullah 2022? Baik, bagi kami Barisan Penerbitan Salam Baitullah mengucapkan terima kasih kepada SPM pada pagi ini menyebut kami. Untuk tahun ini ialah bagi saya satu kelainan yang amat dinanti-nantikan, kerana pada 2 musim lepas kita tidak dapat bersiaran secara langsung di bumi Mekah dan Madinah. Dan insya-Allah tahun ini wakil kita ada di bumi Mekah dan Madinah, dan jemaah haji kita juga dapat mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Tema pada tahun ini ialah satu kerinduan, suatu kepastian. Jadi macam tahun lepas kita suatu kerinduan. Jadi tahun ini insya-Allah kita pasti bahawa kita dapat bersiaran dan dapat melihat sendiri Baitullahil Haram, dan jemaah-jemaah haji kita di sanalah kita membawakan khabar dari tanah suci. Dan lepas tu kita ada kelainan dari segi set kita, dan itu segmen-segmen yang menariklah untuk pada musim ini. Dan saya rasa semua jemaah haji, terutamanya umat Islam di negara kita, menanti-nantikan Salam Baitullah 2022, kerana ia bakal menjanjikan sesuatu yang menarik untuk semua. Bakal menjanjikan sesuatu yang menarik. Itu yang dijanjikan. Jadi kita nak kongsi sedikitlah kepada penonton supaya mereka tambah teruja untuk menantikan Salam Baitullah 2022 ini. Apa antara kelainan, keunikan, keistimewaan ataupun pembaharuan lah yang dibawa untuk Salam Baitullah 2022 kali ini? Okey, terima kasih Nawal. Okey, Assalamualaikum. Pada tahun ini kita ada beberapa elemen yang barulah kata. Salah satunya kita ada kumpulan kasidah, kumpulan nasyid yang akan mempersembahkan kasidah. Antara kumpulan kasidah yang nasyid yang akan mempersembahkan nyanyian, kumpulan kasidah daripada Intim, daripada UNSC, Ryan dan sebagainya lah. Okey, second yang kita punya kelainannya adalah satu package khas daripada Mekah, yang kita pergi shoot awal itu. Dia package Rihlah Haramai. Okey, di package Rihlah Haramai ni satu sirah nabawiyah yang kita bawakan tempat-tempat yang menarik lah dekat Mekah dengan Madinah. Okey, selain itu kita juga mengambil yang tahun-tahun lepas punya segmen. Antaranya kita ada lintah langsung daripada Mekah dan Madinah. Seterusnya kita ada slot khas dengan tetamu-tetamu yang kita jemput, dan last sekali kita ada salah satu dan seterusnya lah kata. Saya cukup tertarik apa yang dikongsikan oleh penerbit kita tadi. Banyak sebenarnya segmen-segmen menarik yang menanti anda. Antaranya ada penampilan khas untuk kumpulan kasidah dan juga berkenaan pakej Rihlah Haramain. Seperti yang kita sedia maklum, telah melakukan rakaman awal untuk melakukan umrah sekali juga di Tanah Suci Mekah. Dan mungkin penerbit Encik Rafael Ramlan boleh kongsikan pengalaman sepanjang rakaman awal dan juga menunaikan umrah di sana. Apa antara yang menarik yang menanti penonton untuk pakej Rihlah Haramain ini? Okey, bagi pakej Rihlah Haramain untuk kali ini, segmen kali ini, kita telah pun menghantar satu unit awal buat rakaman di sana pada bulan 5, pada hari raya yang ke-7. Kita dah bertolak ke sana selama 16 hari lebih kurang. Dan apa yang menarik dalam Rihlah Haramain ni, kita bawakan satu titipan sirah nabawiyah yang mana jarang-jarang dilawati dan dikunjungi oleh jemaah-jemaah umrah atau jemaah haji yang setiap kali pergi ke sana lah. Dan tempat-tempat yang kita bawakan nanti dalam Rihlah Haramain ni adalah tempat-tempat yang unik
dan juga sejarah-sejarah yang terdapat di sekitar kawasan Madinah dan Mekah, yang mana ada nilai sejarah dan juga cerita-cerita mengenai perjalanan Rasulullah dan sahabat-sahabat semasa hayat baginda dan juga sahabat-sahabat dulu. Jadi antara pengalaman yang kami lalui, banyak kita titipkan nanti dalam Rela Haramain tu, antaranya saya boleh kongsi sedikit tentang perjalanan kami ke Abwah. Ia makan masa lebih kurang 3 jam daripada Madinah. Jadi Abwah ni satu kawasan yang jauh, terletaknya makam ibunda baginda Rasulullah SAW. Dan sepanjang perjalanan itu kita akan titipkan kisah-kisah bagaimana perjalanan Rasulullah daripada kecil bersama ibunya sehingga ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwah. Dan kawasan itu adalah kawasan yang jarang dilawati dan kemungkinan sukar untuk dilawati oleh mana-mana jemaah yang mengerjakan haji atau umrah. Tapi ada lagi pengalaman-pengalaman lain yang kita akan kongsikan dalam Rela Haramain. Kalau kita cerita kat sini, dia jadi macam anti klimak lah. Jadi nak tengok, kena tunggu Rela Haramain nanti dalam Salam Baitullah. Nak tengok, kena tengoklah Salam Baitullah. Antaranya kalau sebelum ini saya sempat berbual dengan penerbit Encik Rafael sebelum ini berkenaan Telaga Izik. Ya, betul. Menarik nak tahu, kena tengoklah Salam Baitullah. Dan juga saya difahamkan ketiga-tiga penerbit kita turut pergi ke Tanah Suci untuk rakaman awal sebelum ini kan. Satu pengalamannya pasti. Dua orang je. Dua je. Puan Ros dan juga Encik Rafael. Ya. Satu pengalaman pastinya akan memberi impak yang lebih bermakna lah untuk kita menyampaikan mesej yang lebih mendalam kepada penonton Salam Baitullah. Okey, Puan Ros, seperti biasalah untuk Salam Baitullah ni, cukup signifikan dengan Salam Baitullah adalah kuis terkumpul, kuis harian. Adakah ianya akan turut dilaksanakan pada tahun ini dan bagaimana dari segi hadiah utama yang menanti penonton berkenaan kuis terkumpul dan juga kuis harian ini? Okey, Assalamualaikum, Nawar. Okey, untuk tahun ni macam biasa juga seperti tahun-tahun lepas, kita ada kuis menanti untuk semua penonton. Kuis antaranya adalah kuis harian, kuis tahunan, kuis terkumpul. Lepas tu kita juga ada kuis harian untuk media sosial dan juga kuis terkumpul untuk media sosial. Okey, untuk siaran utama iaitu jam 9 sehingga 10 malam. Kami hadiah utama untuk kuis terkumpul akan melibatkan berupa Package umrah. Yes, package umrah untuk hadiah pertama, hadiah kedua dan hadiah ketiga. Saya tambah sikitlah, dia punya keseluruhan untuk hadiah tu kita lebih kurang dalam 60,000 lah. 64 kita mencari dalam lebih kurang dalam 64 pemenang untuk soalan harian, TV dengan media sosial dan 6 pemenang utama yang terkumpul untuk hadiah package umrah dengan hadiah wang tunai lah. Wow, sangat menarik ada hadiah utama. Sudah pasti yang sangat menarik adalah pakej umrah. Yes. Wow, jadi kepada penonton semua jangan melepaskan peluang untuk bersama menyertai kuis harian dan juga kuis terkumpul. Mana tahu anda bernasib baik mendapat menunaikan umrah di bawah pakej ataupun hadiah yang dimenangi ini. Jadi mungkin boleh kongsikan bila akan bermula siaran Salam Baitullah ini, berapa hari siarannya dan bila tarikh masa yang perlu dinantikan ini. Okey, untuk siaran utama kita Salam Baitullah di TV1 dan saluran berita My Freeview 123 jam 9 malam sehingga 10 malam. Tapi macam biasa, sebelum kita ke siaran utama, kita ada sembang-sembang medsos. Iaitu di platform media sosial, iaitu kita akan bersiaran pada jam 8 suku sehingga 8.45. So setiap hari kita bersiaran dari 26 Jun 2022 sehingga 10 Julai 2022. Bagi hari wukuf iaitu 9 Julai kita akan ada siaran hari wukuf
pada jam 6 petang sehingga 8 malam. Dan juga balik pada siaran utama iaitu pukul 9 malam, tapi untuk hari itu kita bersiaran selama 2 jam. Iaitu malam raya kan, 2 jam sehingga jam 11 malam. Oh, okey. Itu tarikh-tarikh masa yang penting untuk anda ketahui berkenaan program Salam Baitullah ini ya. Akan bersiaran selama 16 hari ya. Ya, Okey, cukup istimewa yang pastinya akan dinanti-nantikan oleh semua penonton. Dan seperti yang kita sedia maklum, program Salam Baitullah ini merupakan satu program yang cukup signifikan, dekat dengan masyarakat Islam, khususnya kepada kita semua di RTM juga. Dan kalau kita tengok musim-musim yang lalu, ianya mempunyai rating yang sangat tinggi. Ya. Jadi bagaimana dari segi persiapan untuk tahun ini, bagaimana kita melihat cabaran utama bagi pihak produksi sendiri untuk memastikan yang terbaik disajikan kepada penonton bermula 26 Jun ini? Bagi saya memang kalau ikutnya rating jumlah tontonan terkumpul tahun lepas yang kita terima ialah 12.8 juta lah terkumpul. Jadi insya-Allah harapan kita pada tahun ini kita ingin menambah lagi bilangan rating penonton kita dengan segmen-segmen yang menarik yang kita sediakan, dan saya rasa insya-Allah mungkin akan berjayalah kita harapkan berdasarkan dengan package-package yang kita sediakan serta liputan daripada Tanah Suci Mekah lah. Kalau buat masa sekarang ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat laporan berita yang kita keluarkan setiap hari di berita RTM, berita perdana dan berita lain-lain, kita ada package daripada Tanah Suci Mekah daripada wartawan kita Cik Faisal Jamal dan Cik Azhan, juru kamera kita, membuat liputan harian di Tanah Suci Mekah bersama pasukan media tabung haji lah. Macam yang kita dapat saksikan sekarang. Jadi kita bawakan pegang-pegang jemaah haji kita di sana, dan tentunya ramai yang merindukan nak tengok Baitullahil Haram. Dan pada kita juga pada tahun ni, saya rasa yang lebih utama ialah pengisian kita, dan saya rasa insya-Allah saya pun teruja juga nak tengok set fizikal kita nantilah, sesuatu yang kelainan dan saya rasa amat menariklah untuk kita sama-sama tonton, serta barisan-barisan panel-panel kita, ilmuwan agama kita yang tersohor di tanah air. Macam Habib Ali Zainal Abidin, Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan Ustaz Roslan, semua yang berwibawa lah untuk kita bawakan dan berkongsi ilmu dan pengalaman mereka semasa mengerjakan ibadah haji lah. Saya sebenarnya Wow, cukup istimewa. Kita sebenarnya lupa nak war-warkan kepada penonton, sebab ada penonton yang tertanya, siapakah barisan pengacara untuk tahun ini? Adakah masih mengekalkan barisan pengacara yang sama? Barisan pengacara kita masih mengekalkan pengacara yang sama tahun lepas, iaitu Ustaz Don Daniel dan juga Ustaz Fakhrul UNIC. Tapi kita tambah seorang lagi pengacara yang baru yang akan membawa sembang-sembang medsos, iaitu Ustaz Imam Muda Megat. Jadi kita ada 3 orang selebriti yang cukup kuat tahun ni untuk kata jadi anchor program ini, dan kita mengharapkan sesuatu yang lain akan dibawakan oleh ketiga-tiga pengacara kita tahun ni, yang mungkin boleh memberi impak yang wow pada Salam Baitullah, insya-Allah. InsyaAllah. Pastinya ia akan memberi impak yang cukup besarlah kepada seluruh masyarakat Islam, khususnya sepanjang musim haji ini, dan sudah pastinya debarannya pasti cukup terasa di bawah bahu atau di pihak penerbitan itu sendiri. Dan bagi pihak penerbit, bagaimana 2 hari saja lagi dari segi persiapannya bagaimana, dan mungkin ada harapan yang ingin dizahirkan untuk program Salam Baitullah bagi musim ke-14 ini? Okey, insya-Allah apa yang kami dah rancang, kami dah usahakan. Tinggal lagi untuk kita melancarkanlah apa saja yang kami dah rancangkan tu. Cuma debaran tu mesti ada. Last minute macam ni, kita cuba yang terbaik. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik untuk penonton semua. InsyaAllah akan memberikan yang terbaik untuk penonton semua. Cik Faizal, bagaimana? Okey, harapan saya tu kalau boleh sepanjang kita bersiaran langsung ni daripada 26 hingga 10 tiada berjalan dengan lancar dan tiada apa-apa masalah yang memening kepala lah cakap. Itu jelah harapan. Dan kalau boleh saya menjemput para penonton untuk melihatlah Salam Baitullah itu.
sepanjang siaran. InsyaAllah lagi-lagi selepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19, 2 tahun kita melaksanakan siaran Salam Baitullah secara hybrid sebelum ini. Dan kali ini cukup istimewa, kita paparkan kepada anda beberapa pakej-pakej, antara pakej Rela Haramain, Khabar Haji dan juga ada kumpulan Hasidah. Dan mungkin sekali lagi Encik Wan boleh war-warkan kepada penonton seluruh masyarakat Malaysia, kenapa mereka wajib menonton Salam Baitullah pada tahun ini? Saya rasa kekuatan pada Salam Baitullah tahun ini ialah tema kita lah, iaitu satu kerinduan, suatu kepastian. Jadi saya rasa 26 Ahad nanti saya jemputlah bersama-sama kami pada 9 malam, pukul 9 malam sehingga 10 malam mula siaran kita, dan siaran ulangannya kita akan ada pada keesokan hari di TV1 pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, dan pada Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 7 hingga 8 malam. Ya. Jadi saya jemput semua sekali untuk bersama-sama kami untuk menikmati persembahan kami yang insya-Allah membawakan satu kerja. Program ini adalah satu ibadah juga sebab kita membawakan pegangan tanah suci di Mekah. Baik. Betul. Dan ini merupakan satu ibadah untuk pihak penerbitan sendiri untuk menyampaikan informasi yang cukup penting, khususnya berkenaan khabar daripada haji dan juga informasi-informasi penting berkenaan dengan pengetahuan dalam agama Islam, khususnya dalam kita meniti situasi semasa pada ketika ini. Okey, Encik Rafael, mungkin sebagai penutup mungkin ada kata-kata semangat kepada seluruh pasukan penerbitan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Salam Baitullah musim ke-14 ini. Okey, kita di pasukan penerbitan telah pun bekerja keras awal bulan Februari itu, dan kini telah masuk fasa-fasa akhir penerbitan Salam Baitullah, dan kita telah pun merancang segalanya, dan sekarang kita serahkan kepada Allah untuk menentukan kejayaan kami. Dan juga saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dengan kami pada 26 hari bulan ni, ayat ni, episod yang pertama Salam Baitullah, dan kita memeriahkan sambutan sambutan Salam Baitullah ini sepanjang 16 episod 15 hari ini. Dan insya-Allah satu kerinduan, satu kepastian ini akan kita realisasikan di dalam 16 episod nanti, dan saya berharap berharap semua barisan penerbit akan memberi yang terbaik kepada anda semua, dan jangan lupa teruskan kekal dengan RTM, teman setia anda. Ya, RTM teman setia anda. Itu antara informasi penting berkenaan program Salam Baitullah bagi tahun 2022 ataupun bagi musim ke-14. Jangan lupa ataupun jangan lepaskan peluang untuk menonton sepanjang 16 hari ini bermula 26 Jun sehingga 10 Julai 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua tamu kita, Encik Wan Lokman, Puan Rosmawati, Encik Faizal dan juga Encik Rafael atas perkongsian pada pagi ini, dan sudah pastinya ianya akan memberi satu gambaran yang cukup jelaslah kepada anda semua kenapa kita semua wajib menonton Salam Baitullah bagi musim yang ke-14 ini. InsyaAllah ada keunikan dan keistimewaan yang menanti anda. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan.